Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Al-Arif Kamil dalam Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan edisi kali ini dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom kita sama-sama saksikan. Sekretariat Wanita dalam Sukan telah menganjurkan kempen Women in Sport Hours sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia. Kempen yang menggunakan tanda pagar Wish dan Women in Sport Hour itu bertujuan supaya lebih ramai wanita akan berinspirasi untuk bersukan walaupun berada di mana jua. Segala kegiatan aktiviti sukan yang dimuat naik dengan menggunakan tanda pagar ini akan dikongsikan di media sosial Majlis Sukan Negara. Satu sesi pemilihan pemain bagi Pusat Elit NHDP 2022 telah berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Pemilihan ini dilakukan bagi kategori umur bawah 10, 12, 14 dan 17 tahun. Terima kasih kepada ibu bapa yang meluangkan masa untuk membawa anak-anak ke sesi pemilihan ini. Siri perlawanan persahabatan yang telah melibatkan 150 orang pemain ini berlangsung selama 6 hari di MSN Bukit Jalil, melabuhkan tirainya semalam dan telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sebanyak 6 perlawanan telah diadakan menentang 6 pasukan yang berbeza. 420 minit bermain dan 17 gol dijaringkan. Program ini bukan sahaja telah mencapai objektifnya, malah memberikan pengalaman berharga buat pelatih AMD bawah 14 tahun dan pelatih NFDP yang lain. Atlet ski air negara Aliyah Yong Hanifah berada dalam kelas tersendiri apabila merangkul gelaran juara keseluruhan terbuka wanita kejohanan Momba Masters 2022 di Melbourne, Australia. Aliyah meraih pingat emas dengan mencatat 2,668.52 mata keseluruhan, menewaskan pencabar dari Chile dan New Zealand yang membawa pulang pingat perak dan gangsa. Aliyah turut meraih pingat emas dalam acara jam dan trik serta satu gangsa dalam acara slalom bagi kategori remaja. Pemain badminton para negara Muhammad Ikhwan Ramli mempamer aksi cemerlang apabila mencipta gelaran juara keduanya di Sepanyol. Ikhwan memenangi acara persoalangan lelaki kategori WH1 di kejohanan badminton para antarabangsa Iberdrola Ahad lalu dengan menewaskan pilihan utama kejohanan Thomas Schneider. Terdahulu Ikhwan muncul juara di kejohanan Sepanyol badminton para antarabangsa 2, menewaskan lawan yang sama pada 6 Mac lalu. Kejohanan Sirkuit 1 Kebangsaan Para Renang yang berlangsung 8 hingga 10 Mac lalu dijadikan platform buat Persatuan Renang Malaysia untuk menyenarai pendek atlet yang bakal beraksi di Tamasya Sukan Para ASEAN 2022. Kejohanan yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil itu disertai oleh 111 orang atlet dengan melibatkan 71 acara. Dalam pada itu, satu kejohanan sirkuit pingpong anjuran Persatuan Pingpong Malaysia dengan kerjasama Milo telah diadakan bagi mengenal pasti bakat-bakat baharu sukan para pingpong. Seramai 54 orang peserta telah mengambil bahagian dalam sirkuit yang diadakan pada 8 hingga 11 Mac 2022 di Dewan Bola Keranjang, Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Ketua Cawangan Penggalakan Sukan Bahagian Paralimpik MSN, Puan Narashimah Mansor. Satu majlis menandatangani surat niat antara Universiti Teknologi Petronas dan Majlis Sukan Negeri Perak telah diadakan pada Mac. Majlis yang disempurnakan oleh Encik Johari Syam Ahmad Shohor Effendi, Pengarah Majlis Sukan Negeri Perak dan Naib Chancellor Universiti Teknologi Petronas, Profesor Teknologi Profesionalis Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, antara lain membuka peluang atlet-atlet di bawah seliaan MSN Perak untuk melanjutkan pelajaran di UTP bagi tempoh pengajian atau penyelidikan, penyediaan pusat latihan dan pembelajaran. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Perak Yang Berhormat Encik Khairul Syaril Muhammad telah menyerahkan geran bantuan kewangan kepada pengerusi Majlis Sukan Daerah dan Setiausaha Majlis Sukan Daerah selaku mewakili Majlis Sukan Daerah dalam satu majlis yang diadakan pada 4 Mac yang lalu. Pemberian geran bantuan ini bertujuan untuk memperkenalkan satu inisiatif iaitu program penggalakan sukan untuk pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Program ini diwujudkan khusus bagi pelaksanaan program galakan sukan dalam kalangan masyarakat di negeri Perak.
Sementara itu, cetusan idea penubuhan satu Akademi Golf Negeri oleh Persatuan Golf Negeri Perak kini menjadi realiti. Berteraskan misi untuk meningkatkan tahap pengetahuan, pengalaman dan kemahiran atlet dalam bidang sukan golf tanpa mengabaikan pencapaian akademik, Akademi Golf Negeri Perak kini menjadi hub pemain-pemain cilik negeri meluaskan potensi diri. Dengan tertubuhnya akademi seperti ini, negeri Perak dapat melahirkan lebih ramai atlet sukan berprestasi tinggi bermula dari peringkat akar umbi selaras dengan visi Majlis Sukan Negeri Perak untuk membuktikan atlet-atlet The Boss Scorers mampu menjadi juara sukan di peringkat antarabangsa. Ratu Gimnas Negara, Farah Ann Abdul Hadi secara rasminya mengundurkan diri daripada mewakili Malaysia. Farah mengumumkan persaraannya selepas 25 tahun berkecimpung dalam sukan gimnastik dengan pencapaian terbaiknya adalah layak beraksi di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Farah Ann menamatkan spekulasi apabila secara rasminya mengucapkan selamat tinggal kepada sukan yang dicintainya dalam satu sidang media khas di Ibu Negara pada Isnin. Ia jelas satu keputusan yang sukar buat gimnas berusia 27 tahun itu yang kelihatan sebab ketika mengumumkan persaraannya. With a heavy heart and after considerable deliberation and contemplation, I have decided to announce my retirement from being a competitive gymnast. Menyifatkan penglibatan selama 25 tahun dalam sukan gimnastik sebagai satu perjalanan menakjubkan, Farah Ann menjelaskan pengunduran beliau bukan kerana kecederaan tapi ingin memberi peluang kepada muka-muka baru. I'm very confident that they will be able to continue to keep the Jalur Gemilang flying high and I'm so proud of the team that will come. Tambah Farah, beliau tidak akan terus meninggalkan sukan gimnastik, sebaliknya akan terus menyumbang jasa sebagai juri selain menganjurkan pertandingan akar umbi. So itulah first step saya dan of course saya ingin lakukan pertandingan di Malaysia. Farah Ann Cup akan mula kecil sebab saya rasa di Malaysia ni perlu pertandingan and I hope that saya boleh make my mark in that arena untuk gimnas-gimnas yang akan datang, untuk inspire them to be more than they are, untuk mencapai apa-apa impian yang mereka inginkan. Macam saya daripada kecil saya ingin menjadi gimnas dan sekarang saya dapat menjadi Olympian, so harap mereka pun dapat inspirasi yang sama. So itu adalah plan-plan yang terdekat yang saya tengah dalam perbincangan. Sebagai rekod, Farah antara atlet gimnastik artistik paling berjaya di Sukan C apabila meraih 7 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa menerusi 3 penampilan pada edisi 2015 di Singapura, 2017 di Kuala Lumpur dan 2019 di Filipina. Dia juga mencipta sejarah menjadi gimnas ketiga negara menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas kali terakhir Malaysia diwakili Eng Shuai pada Sukan Olimpik Athens 2004. Selamat bersara dan terima kasih buat Farah Ann. Saya ingin berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negara kerana sentiasa sokong saya dalam kerjaya saya sebagai atlet gimnastik. Tanpa sokongan mereka, saya tidak dapat lakukan apa yang saya dapat lakukan sekarang dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana sentiasa mendapat sokongan mereka. Dan tanpa mereka, saya tidak dapat layak ke Sukan Olimpik dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada kamu semua. Dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet yang akan bertanding di Sukan C, di Sukan Commonwealth dan di Sukan Asia Games. Saya nak kamu mengambil semua opportunity yang akan datang dan saya tahu kamu akan buat terbaik untuk diri sendiri dan untuk Malaysia. Karnival Pendidikan Atlet kini kembali bagi mempromosikan pakej-pakej pengajian tinggi untuk atlet-atlet di seluruh negara. Karnival Pendidikan 2.0 ini bakal menampilkan 20 institusi yang menawarkan pakej-pakej pengajian tinggi, beasiswa dan pendidikan kemahiran. Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet atau MES sekali lagi menganjurkan Karnival Pendidikan Atlet 2.0. Antara fokus utama karnival ini bertujuan mendorong atlet-atlet di seluruh negara melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi melalui pakej-pakej terbaik yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi yang mengambil bahagian pada kali ini. Karnival Pendidikan Atlet 2.0 yang akan diadakan pada 17 hingga 30 Mac 2022 bertujuan untuk menyampaikan maklumat
mengenai program-program ataupun kursus pendidikan yang ditawarkan oleh universiti ataupun institusi pengajian tinggi yang terlibat supaya maklumat ini dapat diketahui oleh semua atlet sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri. Untuk Karnival Pendidikan Atlet 2.0 kali ini, sebanyak 14 institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Awam dan Universiti Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Selain daripada itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community serta Jabatan Tenaga Malaysia dan akhir sekali Institusi Latihan Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan. Antara yang paling menarik mengenai Karnival Pendidikan ini adalah fleksibiliti dan keistimewaan yang ditawarkan pihak universiti kepada atlet berbanding pelajar biasa. Para atlet juga akan mendapat maklumat tentang fleksibiliti pengajian pendidikan, peluang-peluang beasiswa yang ditawarkan oleh mana-mana universiti serta program-program soft skill yang boleh diikuti oleh atlet ini. Selaras dengan visi ke arah atlet berpendidikan tinggi, Majlis Sukan Negara dan MAS memuncakkan harapan agar dapat melahirkan lebih ramai thinking atlet, atlet cemerlang sukan dan berilmu. Jom mari kita sama-sama meriahkan Karnival Pendidikan Atlet 2.0 yang akan diadakan pada 17 hingga 30 Mac secara langsung pada jam 11 pagi dan 3 petang di laman Facebook rasmi Majlis Sukan Negara. Lima-lima Ajis Kota minggu ini bersama dengan pelari pecut wanita kebangsaan. Maju Siapa dia? Nantikan. Bukan oleh Azrin saat dan ketika ini. Pada 11.77 di Olimpik Tokyo. Laporan itu mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang.